Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pelajar sekalian, hari ini kita akan belajar mata pelajaran faraid untuk darjah khas. Pelajaran yang kelima bertajuk hajbun. Pengertian hajbun ataupun hujub pada bahasa ialah tegahan atau halangan. Sementara dari segi istilah ialah waris tertentu yang pada mulanya layak mendapat pusaka tetapi telah tertegah atau terhalang atau terdinding. Ada tiga perkataan yang digunakan di sini ialah tertegah atau terhalang atau terdinding dari mempusakai harta dengan sebab tertentu. Saya ulang semula, waris tertentu pada mulanya dia layak untuk mendapat pusaka. Tetapi apabila berlaku sesuatu keadaan, dia tertegah atau terhalang atau terdinding dari mempusakai harta tersebut. Sebab hujub ada dua. Yang pertama, kewujudan sifat tertentu dan yang kedua ialah kewujudan waris yang lain. Jenis hujub ada dua. Yang pertama, hujub bil awsaf. Yang kedua, hujub bil ashas. Kita lihat satu persatu dulu jenis hujub. Hujub bil awsaf ialah terhalang sebab ada sifat yang boleh menegah dari mendapat pusaka. Sifat yang boleh menegah daripada mendapat pusaka ialah hamba, membunuh, berbeza agama dan durul hukmi. Sementara hujub bil ashas terbahagi kepada dua, iaitu hujub khirman dan hujub nuksan. Hujub khirman bermaksud tidak dapat harta pusaka sama sekali apabila waris tersebut menjadi tergolong dalam hujub khirman, maka dia langsung tidak akan mendapat harta pusaka. Contohnya seperti cucu lelaki akan terhalang daripada mendapat pusaka dengan sebab ada anak lelaki. Sementara hujub nuksan ialah mendapat kurang dari bahagian yang asal. Contohnya, seorang ibu sepatutnya mendapat 1/3 daripada harta, tetapi hanya mendapat 1/6 kerana si mati ada anak perempuan. Ada 6 waris yang tidak terdinding. Yang pertama ialah bapa, yang kedua ibu, yang ketiga suami, yang keempat isteri, yang kelima anak lelaki dan yang keenam adalah anak perempuan. 6 orang waris ini tidak ada sesiapa pun ataupun tidak ada satu waris pun yang boleh mendinding mereka daripada mendapat harta. Waris mahjub khirman di pihak lelaki ataupun waris yang tidak akan mendapat harta langsung dengan sebab ada yang mendindingnya. Yang pertama ialah datuk, tidak boleh mendapat harta kerana ada bapa. Yang kedua, cucu lelaki daripada anak lelaki hingga ke bawah tidak akan mendapat harta kerana ada yang mendindingnya ataupun ada yang menghalangnya, iaitu anak lelaki. Yang ketiga, saudara lelaki seibu sebapa tidak akan mendapat harta kerana ada bapa, ada anak lelaki dan juga ada cucu lelaki daripada anak lelaki dan ke bawah. Yang keempat, saudara lelaki sebapa terhalang ataupun tidak akan mendapat harta sekiranya ada bapa, anak lelaki, cucu lelaki daripada anak lelaki dan ke bawah, saudara lelaki seibu sebapa, saudara perempuan seibu sebapa apabila dia mendapat asabah ma'al ghair. Saudara lelaki seibu pula terdinding dengan bapa, datuk dan ke atas, anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki daripada anak lelaki
dan cucu perempuan daripada anak lelaki. Anak lelaki kepada saudara lelaki seibu sebapa ataupun dengan kata lain anak saudara kepada si mati tidak berhak untuk mendapat harta sekiranya si mati ada bapa, datuk anak lelaki, cucu lelaki dari anak lelaki, saudara lelaki seibu sebapa dan saudara lelaki sebapa. Begitulah seterusnya waris-waris yang lain yang langsung tidak akan mendapat harta kerana ada waris yang menghalang, seperti anak lelaki kepada saudara sebapa, bapa saudara seibu sebapa, bapa saudara sebapa, tidak akan mendapat harta kerana ada waris-waris yang menghalangnya daripada mendapat harta tersebut. Begitu juga waris-waris seterusnya, iaitu anak lelaki kepada bapa saudara seibu sebapa yang dalam masyarakat kita dikenali sebagai sepupu, anak lelaki kepada bapa saudara sebapa, yakni sepupu yang sama bapa, dan tuan yang memerdekakan, maka mereka termasuk dalam golongan hujub khirman yang langsung tidak akan mendapat harta sekiranya ada waris-waris yang mendiding sebagaimana dinyatakan di sini. Dan begitu juga dengan baitul mal, tidak akan mendapat harta sekiranya si mati ada bapa, datuk, anak lelaki, cucu lelaki dari anak lelaki, saudara lelaki seibu sebapa, saudara lelaki sebapa, dan sehinggalah waris kepada bilangan yang terakhir. Waris mahjub khirman dari pihak perempuan yang langsung tidak akan mendapat harta sekiranya terdinding oleh waris-waris yang lain. Contohnya ialah nenek sebelah ibu tidak akan mendapat harta apabila si mati ada ibu. Nenek sebelah bapa tidak akan mendapat harta sama sekali sekiranya si mati ada ibu dan bapa. Cucu perempuan daripada anak lelaki tidak akan mendapat pusaka sama sekali sekiranya si mati ada anak lelaki, ada 2 orang anak perempuan atau lebih. Saudara perempuan seibu sebapa juga tidak akan mendapat harta sama sekali, tidak akan mendapat pusaka sama sekali sekiranya si mati ada bapa, ada anak lelaki, ada cucu lelaki daripada anak lelaki. Saudara perempuan sebapa ataupun adik-beradik perempuan sama bapa berlainan ibu dengan si mati tidak akan mendapat pusaka si mati sama sekali apabila si mati ada bapa, ada anak lelaki, ada cucu lelaki daripada anak lelaki, ada saudara lelaki seibu sebapa, ada 2 orang saudara perempuan seibu sebapa. Saudara perempuan sebapa dan puan yang memerdekakan akan terhalang daripada mendapat harta apabila ada waris-waris yang menghalang sebagaimana dinyatakan di sini. Dan ini pula ialah waris mahjub nuksan di pihak lelaki dan waris mahjub nuksan di pihak perempuan. Waris yang berhak mendapat harta pusaka si mati daripada keadaan asalnya seperti suami 1/2 menjadi 1/4 kerana si mati ada furuk waris. Yang dimasukkan dengan furuk waris ialah ada anak lelaki, anak perempuan dan cucu daripada anak lelaki si mati. Juga contoh waris mahjub nuksan di pihak perempuan ialah isteri berhak mendapat 1/4 pusaka yang ditinggalkan oleh suami, tapi apabila dia ada furuk waris, maka dari 1/4 berkurang kepada 1/8. Dan ibu, saudara perempuan seibu sebapa, saudara perempuan sebapa juga tergolong dalam waris tergolong dalam waris hujub nuksan,
yang mendapat sebahagian daripada harta kerana terhalang atau terdinding oleh waris-waris yang lain ataupun terdinding dengan furuk waris. Contohnya seorang ibu sepatutnya mendapat 1/3, tapi bila ada furuk waris maka dia hanya mendapat separuh darinya, yakni 1/6. Sekian sahaja kelas kita untuk kali ini. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.